Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian dan terutama sekali kepada Dr. Musyayadah Ahmadun, pensyarah bagi CTU 554. Sebelum kami mulakan pembincangan kami pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan 4. Yang pertama sekali, saya Itmah Hebrika binti Jasli. Yang kedua, Muhammad Hafiz bin Awang Muhammad Suud. Ketiga, Jordan Cole El Jomen. Keempat, Hazri bin Atin. Kelima, Bessie Jeffrey. Dan keenam, Muhammad Faizal bin Syafi. Untuk makluman dokter, topik yang kami pilih adalah kepelbagaian etnik Kadazan Dusun di Sabah. Baiklah, untuk pengenalan, Kadazan Dusun adalah kumpulan etnik yang terbesar di Sabah yang membentuk hampir 30% daripada keseluruhan jumlah penduduk. Menurut sejarah, kaum Kadazan Dusun merupakan nama kaum Bumiputra asli yang terbesar di Sabah. Salah satu teori menyatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Menurut cerita lisan penduduk, masyarakat dusun merupakan keturunan Dewa Dewi, yaitu dari keturunan Dewa Kinorohingan dan istrinya Sumundu. Walau bagaimanapun, kebenaran mitos ini hanya didukung oleh masyarakat dusun tradisional sahaja. Pada mulanya, Tun Fat Stephen Huguansio, pemimpin agung pertama Kadazan, pada ketika itu mencadangkan istilah Kadazan digunakan sebagai menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Ini dipersetujui oleh ramai, tetapi sesetengah orang dusun mahukan otonomi yang lebih besar. Dengan itu, istilah Kadazan Dusun dipilih sebagai tolak ansur. Menurut sumber lain, Parti Bersatu Sabah PBA telah mencadangkan penggabungan etnik dusun dan Kadazan dengan istilah Kadazan Dusun pada tahun 1989. Gabungan ini 11 suara diluluskan sebagai resolusi semasa persidangan Delegasi Persatuan Kebudayaan Kadazan ke-5. Kadazan Dusun juga telah diiktiraf sebagai etnik masyarakat orang asal Borneo Utara dengan warisan dan budaya yang didokumentkan oleh United Nations Educational, Scientific and Culture Organization UNESCO sejak tahun 2004. Istilah dusun sudah wujud sejak tahun 966, masih dipakai di dalam bahasa Jawa Kurmo untuk menyebut orang yang tidak dikenali sebagai respek. Istilah dusun di dalam bahasa Jawa Kurmo bererti kampung, kawasan luar kota, wilayah dan pedalaman. Di dalam bahasa Melayu Brunei pula ia bermaksud kebun atau ladang. Kebiasaannya, suku kaum dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang, Papar, Tuaran, Kiulu, Tamparuli, Tenggilan, Kota Belut, dan juga di Lempah, Bukit Diranau, Tambunan, dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Manakala ada setengah dari mereka juga melakukan aktiviti seperti memburu dan menangkap ikan di sungai untuk kelangsungan hidup. Mereka kebanyakannya lebih senang mendiami di kawasan lembah pantai barat dan di kawasan pedalaman. Ciri-ciri fizikal kaum Kadazan Dusun pula biasanya mempunyai kulit putih, bermata sipit, serta berbadan tegap dan sederhana tinggi. Baiklah, itu saja pengenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Awang Muhammad Suud dan pada kali ini saya akan membentangkan mengenai perayaan kaum Kadazan Dusun. Pesta Keamatan, juga disebut sebagai Tadau Keamatan, merupakan pesta tradisi turun-temurun bagi suku kaum Kadazan Dusun. Ianya juga dikenali sebagai pesta menuai padi. Pesta ini disambut sepanjang bulan Mei dan kemuncaknya adalah pada 30 dan 31 Mei. Kaum Kadazan Dusun percaya kepada makhluk halus seperti Kinoringan, yaitu ketua makhluk halus dan pencipta. Kedua adalah Rusot. Ketiga, Kaududo, semangat manusia. Keempat, Tombirwo, semangat orang yang telah meninggal. Dan akhir sekali, Rogon, yaitu semangat jahat. Makanan tradisional masyarakat suku kaum Kadazan Dusun di Sabah. Pertama adalah Hinava. Hinava merupakan satu hidangan tradisional istimewa bagi suku kaum ini. Ia merupakan hidangan yang dihasilkan daripada isi ikan segar yang dicampurkan dengan biji buah bambangan yang telah diparut, cili merah, halia, bawang merah, limau kapas dan garam. Kedua adalah nonsom. Nonsom adalah sejenis makanan yang berupa jeruk dan biasanya ada 3 jenis, yaitu nonsom sada yang dibuat daripada isi ikan, nonsom bambangan daripada buah, dan terakhir nonsom tuhau yaitu daripada bahan tumbuh-tumbuhan. Ketiga adalah pinasakan. Pinasakan diperbuat daripada isi ikan yang dicampur beberapa bahan untuk dapat menambahkan lagi perisa. Hidangan ini boleh disimpan sehingga beberapa hari mengikut keadaan.
Nonsom adalah sejenis makanan yang berupa jeruk dan biasanya ada 3 jenis, yaitu nonsom sada yang dibuat daripada isi ikan, nonsom bambangan daripada buah, dan terakhir nonsom tuhau yaitu daripada bahan tumbuh-tumbuhan. Dan terakhir nonsom tuhau yaitu daripada bahan tumbuh-tumbuhan. Akhir sekali adalah sup manuk lihing ataupun dikenali sebagai sup ayam lihing. Merupakan sejenis hidangan tradisional istimewa bagi suku kaum ini. Mengikut tradisi kaum Kadazan Dusun, makanan ini sangat sesuai untuk wanita yang baru lepas bersalin. Kebanyakan makanan tradisi kaum Kadazan Dusun hari ini boleh didapati di beberapa restoran di sekitar Kota Kinabalu dan juga Sabah tertentu yang biasa menyediakan makanan tradisi kepada penduduk tempatan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Jordan Cole L. Joman dan saya akan bentang mengenai tarian Kadazan Dusun dan juga pakaian Kadazan Dusun. Baiklah, yang pertama, tarian Kadazan Dusun. So, terdapat 32 jenis lagu dan tarian dalam tarian Kadazan Dusun. Antaranya ialah tarian Sumayau, tarian Sumazau, dan juga tarian Limba, dan banyak lagi. Tarian yang sering dilihat atau yang lebih dikenali adalah tarian Sumazau. Bagi etnik Kadazan Dusun, tarian ini dipersembahkan untuk memberi pemujaan semangat padi. Tarian Kadazan Dusun akan dipersembahkan semasa perayaan Pesta Keamatan yang akan dirayakan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. Tarian Kadazan Dusun juga akan dipersembahkan semasa upacara-upacara khas seperti perkawinan. Baiklah, seterusnya pakaian Kadazan Dusun. Bagi pakaian Kadazan Dusun, setiap kawasan yang berlainan mempunyai keunikannya sendiri. Contohnya, Kadazan Dusun di Penampang, pakaian mereka akan berbeza berbanding Kadazan Dusun yang terdapat di Ranau. Ini karena setiap kawasan, pakaiannya membawa ciri-ciri atau elemen gaya hidup mereka ke dalam desain pemakaian mereka. So, baju tradisi mereka akan dipakai pada musim perayaan seperti Pesta Keamatan dan juga upacara-upacara khas seperti perkawinan dan juga semasa tunang dan sebagainya. Bagi Kadazan Dusun di Penampang, pakaiannya ialah lelaki memakai baju gaung, seluar sova, bengkuang, togot, dan juga topi yang dipanggil siga, seperti yang boleh dilihat di dalam slide. Dan manakala wanita pula memakai baju pendek sinuangga, kain labu, dan selendang batik dilengkapi tali pinggang himpogot. Walaupun pelbagai perbezaan antara pakaian Kadazan Dusun di kawasan-kawasan yang berlainan, semuanya ada juga persamaan. Contohnya, setiap pakaian Kadazan Dusun di Sabah akan dilengkapi dengan warna keemasan, dan juga warna hitam sering digunakan ke dalam desain pakaian tradisi Kadazan Dusun. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan. Saya Hazri Binatin akan membentangkan tentang topik berkenaan dengan tulisan atau gagarit serta alat musik tradisional yang biasa digunakan oleh suku kaum Kadazan Dusun di Sabah. Tulisan gagarit atau dikenali sebagai perkataan Kadazan Dusun atau Abadah Kadazan Dusun atau dan Dusun Alfabet. Sejarah Abadah Susuyon dan Abadah Gagarit atau tulisan Kadazan Dusun ini telah dicipta oleh Dr. Muhammad Zakaria Ilyas, dan beliau bermula apabila beliau mendalami bahasa Inggris di University Victoria, New Zealand pada tahun 1970-an bersama seorang rekannya yang bernama Dr. Othman Minuddin. Okiki Sopikit Komino adalah mantan ketua daerah Mahkamah Anak Negeri daerah Ranau pada tahun 1970 hingga 1980-an menceritakan tentang gagarit dan dusun atau tulisan dusun, dan Pongointop do Dusun adalah merupakan bubur purba dusun. Seterusnya saya akan menerangkan tentang alat musik tradisional yang biasa dilihat dan dimainkan oleh suku kaum Kadazan Dusun, yaitu sempoton.
Ini dimainkan oleh suku kaum Kadazan Dusun yang berada di pedalaman. Alat musik ini merupakan alat organ mod yang dikategorikan sebagai alat musik kerpon. Sejarah asal-usul alat musik ini berasal dari kampung Tingkolot, daerah Tambunan di negeri Sabah. Alat musik ini dipercaya berasal dari Asia Tenggara, dan juga alat musik ini merupakan alat musik yang terawal yang menghasilkan harmoni, yaitu musik polifonik. Kedua adalah gong. Setiap etnik mempunyai warisan musik tradisional yang dengan alat musik tertentu. Alat musik yang digunakan biasanya dimainkan ketika majlis, keramaian, perkawinan, pesta, dan sebagainya. Biasanya alat musik tradisional ini dimainkan mengiringi sesuatu tarian tradisi etnik tersebut. Gong merupakan alat musik tradisional warisan budaya bagi majoriti kaum di negeri Sabah seperti Kadazan Dusun, Rungus, Mulut, Bajau, dan beberapa etnik lain di negeri ini. Satu ketika dahulu, gong mempunyai peranan yang pelbagai. Antaranya adalah gong merupakan aset yang bernilai dan boleh dijadikan ukuran kekayaan seseorang. Dan yang ketiga adalah kulintangan. Alat musik tradisional idiopon yang mengeluarkan bunyi yang lebih kecil, dan pada mulanya alat ini diperkenalkan di barat Sabah oleh suku kaum Brunei, tetapi secara tradisional ianya juga digunakan oleh suku kaum Bajau dan beberapa suku kaum Kadazan Dusun. Ia banyak digunakan dan dimainkan oleh suku kaum Bajau dan Kadazan Dusun ketika menyambut majlis keramaian, perayaan, atau majlis rasmi. Kulintangan biasanya mempunyai 8 hingga 9 buah gong-gong kecil yang disusun sebaris, dan apabila dimainkan ia akan mengeluarkan bunyi yang berlainan antara satu sama lain dengan menggunakan 2 alat pemukul kayu yang kecil. Dengan penerangan secara ringkas itu tadi, saya berharap agar budaya ini tidak akan pupus di telan zaman. Dengan itu saya serahkan rakan saya untuk rumusan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Musayadah binti Ahmadun dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Saya Betsy Jeffrey, nombor ID pelajar 20206313112 akan membentangkan hasil kesimpulan dan rumusan bagi kertas kerja kumpulan kami, iaitu Kepelbagaian Budaya Etnik Kadazan Dusun di Sabah. Masyarakat yang pelbagai etnik, dialek, adat resam dan kebudayaan hidup dalam keadaan yang harmoni dan saling bantu-membantu antara satu sama lain adalah merupakan keunikan bagi negeri Sabah. Masyarakatnya yang hidup dalam kepelbagaian budaya sangat menarik perhatian ramai pelancong luar untuk datang ke negeri ini. Dengan kepelbagaian serta keunikan adat dan amalan kepercayaan terutamanya daripada suku kaum Kadazan Dusun ini sememangnya menjadi tarikan dan perhatian orang ramai. Kaum Kadazan Dusun ini merupakan satu kumpulan etnik dari 2 bangsa, iaitu bangsa Kadazan dan bangsa Dusun di Borneo, yang digabungkan menjadi satu kumpulan kaum dan etnik disebabkan oleh persamaan bahasa dan budaya. Adat dan amalan kepercayaan kaum ini yang telah diwarisi secara turun-temurun masih lagi dikekalkan sehingga kini, walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Adat juga merupakan salah satu media gambaran atau latar belakang sesebuah kaum, khususnya kaum ini yang merupakan kaum yang terbesar di Sabah. Kaum Kadazan Dusun ini juga memiliki banyak adat dan kepercayaan seperti adat kematian, adat kelahiran, adat perkahwinan dan beberapa kepercayaan lain, di mana semua adat dan kepercayaan dilakukan ini adalah melambangkan sesebuah kaum yang tinggi nilai budayanya pada masa dahulu. Dan ini adalah antara cadangan dan saranan bagi memastikan etnik dan kaum yang terbesar di Sabah ini terpelihara dari segi adat resam dan juga sejarahnya, ialah dengan mewujudkan satu tempat seperti galeri khas untuk etnik kaum Kadazan Dusun. Galeri ini juga boleh menarik perhatian orang ramai dengan penyediaan aktiviti dan pameran seperti video 3D yang memaparkan sejarah dan cerita kisah kehidupan kaum dan etnik Kadazan Dusun pada zaman dahulu, pameran pakaian tradisi, serta peralatan muzik dan juga restoran yang menyediakan juadah dan hidangan makanan-makanan tradisi etnik kaum Kadazan Dusun ini. Selain daripada itu, cadangan untuk mengekalkan seni bina rumah tradisional etnik Kadazan Dusun atau rumah warisan daripada generasi terdahulu harus diambil berat dan dipelihara. Pihak berwajib perlu mengambil inisiatif agar tidak kehilangan sejarah yang berharga ini. Contohnya, pewaris rumah warisan diberikan insentif atau mana-mana yang dirasakan wajar dan sesuai untuk menjaga dan mengekalkan rumah tradisi tersebut. Pujian juga diberikan kepada Muzium Negeri Sabah kerana telah menyediakan rumah tradisional etnik Sabah yang boleh dikunjungi oleh orang ramai di muzium tersebut.
Sistem pendidikan di negeri Sabah juga perlu memperluaskan lagi kurikulum bersepadu bahasa Kadazan Dusun di peringkat sekolah rendah maupun menengah bagi membolehkan murid menguasai kemahiran asas berkomunikasi dan memperolehi ilmu serta menghayati dan membanggai lagi bahasa ini. Dengan itu, usaha pengembangan dan pemeliharaan bahasa Kadazan Dusun dapat digiatkan dan dipertingkatkan, termasuklah menyumbang kepada aspek pemantapan bahasa kebangsaan di mana bahasa sukuan seperti bahasa Kadazan Dusun ini terdapat istilah yang mempunyai makna yang sesuai dan tepat serta boleh diterima pakai dalam bahasa kebangsaan. Oleh itu, mengekalkan semua adat tradisi sehingga kini amat penting bagi setiap individu yang mengamalkannya kerana ianya akan menjadi rujukan di masa akan datang serta dapat dilihat oleh generasi baru agar mereka tahu dan tidak jahil dengan adat dan amalan-amalan yang digunakan oleh nenek moyang mereka dahulu. Selain itu, pengekalan adat ini penting juga untuk mengelakkannya daripada lupus ditelan dek zaman. Sekian pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya semua yang mengambil bahagian dalam pembentangan CTU 554 yang bertajuk Kepelbagaian Budaya Etnik Kadazan Dusun di Negeri Sabah. Kesemua pembentangan tersebut boleh dirujuk dan boleh dirungkai berdasarkan tulisan, buku-buku, kajian dan sebagainya seperti Warisan Kadazan Dusun, tulisan Indayu Sansela 2017, Inventari Budaya Etnik Negeri Sabah, Etnik Dusun Sapan, tulisan Denny James Sarding, S. Marida Reports 2017 dan lain-lain lagi. Secara tak langsung kita mengetahui etnik Kadazan Dusun merupakan sebahagian etnik yang terbesar di negeri Sabah. Maka dengan itu, etnik ini mempunyai kekayaan pelbagai budaya seperti tarian, pakaian, tulisan, alat muzik tradisional, kepercayaan, perayaan dan lain-lain. Kesemua ini telah diceritakan dengan secara ringkas dan padat oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Akhir daripada saya, keunikan pelbagai budaya masyarakat Malaysia ini merupakan khazanah bangsa yang perlu dijaga, dipupuk agar tidak ditelan zaman untuk generasi akan datang. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.